quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung suratul A'raf ayat 148. Dan kalau ada masa yang berbaki, saya bahas ayat 149. Ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم جسدا عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. صدق الله العظيم. Dan kaum Nabi Musa, sesudah ia pergi ke Gunung Tursaina, mereka membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka, patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Allah berfirman, tidakkah mereka memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya berhala yang disembah, dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Ayat 148 Suratul A'raf masih lagi membahaskan kebodohan, keingkaran Bani Israel yang telah melihat di hadapan mata mereka bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Lalu sepeninggalan Nabi Musa bermunajat di Tursaina, suatu gunung yang Allah bersumpah. Dalam Quran ada surah nama dia At-Tur. At-Tur itu Tursaina. Ayat pertama sekali, Wat-Tur, demi Tursaina. Bila Nabi Musa alaihi salam pergi ke Tursaina, 40 laylah. Dalam Al-Baqarah Allah sebut 40 laylah, 40 hari 40 malam munajat.
Baik, itu angka 40 adalah signifikan. Ada cerita dia, iaitulah 40 hari 40 malam Nabi Musa bermunajat di Tur Saina. Sepeninggalan pergi munajat, maka ada seorang yang mengambil kesempatan untuk menyesatkan Bani Israel yang memang dah tahu dah perangai mereka. Dengan tak bersyukurnya, dengan mudah lupanya, maka mereka ditipu, diambil kesempatan oleh seorang lelaki yang Allah hanya sebut dengan Samiri. Tak ada dalam Quran Musa Samiri. Musa tu tak ada. Musa tu tafsiran para ulama. Semua ulama sebut Musa, dan disebut Musa Samiri. Nanti saya baca ya. Kerana dia duduk di suatu tempat, nama dia Samira. Kampung tu nama Samira, maka dia digelar Samiri. Musa Samiri. Macam Imam Muhammad bin Ismail rahimallahu ta'ala digelar Imam Al-Bukhari, kerana dia asal Bukhara, Uzbekistan. Al-Bukhari. Macam seorang ustaz tu Al-Gombaki, aku. Lagu tu lah. Yang kena tangkap doktor jual sijil palsu baru ni, vaksin, termasuk Al-Gombaki. Buat malu aku betul. Kena cekup doktor satu klinik mana di Gombak tak tu pergi jual sijil vaksin palsu. Tuan-tuan, Allah tak sebut Musa, Allah hanya sebut Samiri. Sekejap lagi saya baca ayat. Kita nak tengok kisah ni. Sepeninggalan Nabi Musa ke Tur Saina, ada yang ambil kesempatan. Begitulah manusia. Celah-celah tu diambil kesempatan nak rosakkan Islam, nak rosakkan Nabi, nak burukkan Nabi. Contoh, golongan munafikin ambil kesempatan. Abdullah bin Ubay ambil kesempatan, tak tunggu dah, memperapi-apikan Aus dan memperapikan Ansar dan Muhajirin. Ketika mereka berhenti berehat di sebuah telaga dalam peperangan Bani Mustalik, on the way nak balik ke Madinah, singgah di suatu telaga untuk berehat, ambil air. Lalu berebutlah air di antara Jahjah dan Sinan. Jahjah adalah pembantu Saidina Umar di kalangan Muhajirin, manakala Sinan adalah orang Aus Ansar. Maka berebut air sampai nak bergaduh. Dekat telaga dah kecoh nak bergaduh. Maka Dolah bin Ubay datang, masuk, ambil kesempatan, mengapi-apikan semangat Ansar dan mengutuk Muhajirin. Nabi dalam khemah. Inilah dia, kata dia. Inilah puak-puak tak sedar ke diri. Kalau bahasa kita lah. Inilah puak-puak tak sedar ke diri.
Dahlah datang tempat kita Madinah, kita bagi tempat, bagi kepimpinan lagi. Akhirnya dia nak tokak kita balik. Tak ubah, kata Dolah bin Ubay, macam melepaskan anjing tersepit. Dah elok dia nak tokak kita, lepas-lepas dia nak gigit kita. Inilah Muhajirin, dia hina Rasulullah. Ni Dolah bin Ubay, panjanglah cerita, yang akhirnya membawa kepada penurunan surah Al-Munafiqun. Ambil kesempatan nak pergi umrah, ambil kesempatan tipu vaksin. Tu lagi teruk, nak jumpa Rasulullah, nak bagi salam ke Nabi, mula dengan khianat, penipuan. Berkat mana kamu nak ambil? Nak pergi tengok Kaabah, mula dengan penipuan, tipu sijil vaksin, menyusahkan orang. Buat-buat kamu tu ada viral, habis semua orang terjangkit. Sedangkan Nabi ajar dalam kaedah, jangan mudarat orang, jangan memberi mudarat. Itu kaedah. Allahu Akbar. Perangai, ambil kesempatan. Maka seorang lelaki mengambil kesempatan. Tak lagi tengok beberapa ayat kita baca. Mengambil kesempatan ketika mana lelaki yang disebut dengan Musa Samiri. Saya ulang balik, Quran Allah Ta'ala tidak sebut Musa, Allah hanya sebut Samiri. Ayat mana? Kejap lagi kita tengok surah dia. Saya nak cerita dulu perangai bodoh dia. Mengikut riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, adalah Samiri ini seorang lelaki yang berpura-pura menerima Islam. Dia pura-pura depan Nabi Musa. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, muka surat 721. Cek tengok, juzuk 16. Bagaimana dia menyembunyikan syahadah keislaman dia. Dan dia, kata Ibnu Katsir, ngikut riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah, dia adalah seorang lelaki yang gemar menyembah patung. Dan patung yang dia gemar sembah, patung anak lembu. So apa jadi? Waktu Nabi Musa pergi ke Tur Saina, Nabi Musa menyerahkan kaum kepada abangnya Nabi Harun alaihi salam untuk take over lah. Tengok sama ni, adik nak pergi Tur Saina, nak munajat, nak ambil Taurat, nak terima arahan daripada Allah. Suabang, tolong tengok kaum. Baiklah, nanti kita cerita ke depan. Ke depan ada ayat betapa naik anginnya Nabi Musa terhadap Nabi Harun. Nanti sampai ayat tu. Lambat lagi lah ke depan. Sempat lagi lah pilihan raya negeri Johor. Sempat lah. Nak sebut apa, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian? Samiri ini, atau Musa Samiri ini, dia panggil Bani Israel. Dia ni macam kita kata David Copperfield lah. Dia ni pandai nang botinang kui putih kui. So puak-puak tu macam respect kat dia lah. So apa jadi? Dia panggil semua Bani Israel. Dia kata kumpulkan barang perhiasan kamu, huliyihim, barang perhiasan, kemah lah,
gelang lah, cincin rantai ke apa, barang-barang perhiasan lungguk setempat. Dia kata tak boleh ni semua dunia punya cerita. Amboi sembang dah kan. Dia punya pembohong. Ni semua dunia, kita kena bagi lebok dia tu sah duk pakai dunia. Puak-puak tu pakai ikut. Letak dalam satu lubang. Bila letak dalam satu lubang, maka dia mengambil segenggam tanah. Tanah yang dia dah lama simpan, mengikut Ibnu Katsir, adalah tanah tempat kuda Jibril. Kalau buka Ibnu Katsir, riwayat ini sahih dan ada ayat. Sekejap lagi saya baca. Jibril naik kuda, so tapak kaki kuda Jibril tu, hentakan tapak kaki kuda Jibril tu, dia ambil yang tu. Dia ambil yang tu, lalu dia baling. Dia taburkan atas emas tu, atas perhiasan-perhiasan itu. Sambil-sambil tu dia baca mentera, lalu dia seluk, dia tarik keluar. Tu yang Allah sebut. Okey, saya nak mula baca. Tu yang Allah sebut, fa'akhraja lahum jasadan lahu khuwa faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ayat berapa? Senang nak ingat. 88. Double A. Ayat 88 surah Taha. Muslimin muslimat, tu ayat pertama saya nak baca. Saya ulang balik. Kumpul semua. Kumpul barang-barang kemas, letak setempat, buh dalam lubang. Kemudian diambil bekas tanah tapak kaki kuda Jibril. Ada tak ayat? Ada. Kejap lagi saya baca. Ayat tapak kaki kuda Jibril tu ada tak? Ada. Sekejap. Ambil, baling, tabur, jampi-jampi. Apa dia buat? Dia pun pegang, dia tarik. Allah sebut ayat 88 surah Taha. Fa'akhraja lahum, lalu dia mengeluarkan untuk mereka jalan jasadan lahu khuwar, satu jasad yang berbentuk jalan anak lembu yang kecil. Kalau lembu besar, Al-Baqarah. Kalau lembu kecil, jalan anak lembu kecil. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ayat 67 suratul Baqarah. Perintah Nabi Musa kepada Bani Israel supaya sembelih seekor sapi betina. Ayat itu besarlah, Al-Baqarah. Bila sebut ijil, anak lembu kecil. Ijil jasad, satu lembaga anak lembu macam patung. Dia punya pandai jampi. Kumpul-kumpul emas, subang, gelang apa semua. Dia ambil bekas tanah yang dia dah simpan lama, bekas tanah tapak kaki kuda Jibril. Sekejap lagi saya baca ayat dia. Dia pun campak, fanabas tuah, dia campak, dia jampi-jampi, dia ambil daripada lubang tu, dia bawa tarik, jadilah seekor anak lembu yang kecil, patung, jalan jasad seekor ijil yang kecil, anak lembu kecil, lahu khuwar. Khuwar makna keluarkan suara. Dia tarik tu,
bersuara terus. Tafsir tak sebut. Adakah jasad lembu, anak lembu ini, kata Ibnu Katsir, adakah jasadnya macam lembu biasa? Ada darahnya, ada urat-uratnya, ada tulangnya. Ibnu Katsir jawab, wallahu a'lam. Tetapi bentuk lembaga itu adalah jasadan, ijalan jasadan, lahu khuwar. Yang penting, kata Ibnu Katsir, ia berbentuk seperti seekor anak lembu, dan jasadnya berbentuk itu, dan berkat, dan akibat dia menjampinya kepandaian dia, khuar, dengan sihir dia, dengan bacaan yang tak apa-apa dia baca, khuar, anak sapi ni, patung ni, khuar, mengeluarkan suara. Kemudian ayat 88 Taha, faqalu, lalu mereka berkata, hadza, inilah dia. Bila kata hadza, makna dekat dengan mereka lah, dekatlah, dan mereka nampaklah benda dekat. Hadza, inilah dia, kata mereka, ilahukum, Tuhan kita semua, wa ilahu Musa, dan Tuhan Musa. Fanasi, cuma Nabi Musa terlupa nak bagi tahu, inilah Tuhan. Astaghfirullah, tuan-tuan. Sebab itulah, mengenang nikmat Allah ni bukan benda kecil. Apabila kita gagal mengenang nikmat Allah, dia akan timbul kufur. Ini contoh. Kamu nak apa lagi? Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. Wahai Musa, bawalah kaum kamu itu lari, meninggalkan Mesir, dan mereka meninggalkan Mesir di waktu malam. Innakum muttaba'un, sesungguhnya mereka telah diikuti oleh Fir'aun. Di dalam surah yang lain. Nak nikmat apa lagi? Wa antum tanzurun, kamu semua melihat Fir'aun, Fir'aun ala makna keluarga. Maksud dia anak beranak dia, menteri-menteri dia yang kufur, semuanya aghraqna, kami tenggelamkan mereka. Bani Israel tengok dah, tengok dengan mata naked eye, dengan mata telanjang ni, tengok depan mata, tengok macam kita tengok aksiden lah depan mata, gitu tengok, tercungap-cungap Fir'aun, mereka tengok. Kamu nak apa lagi? Segala nikmat yang Allah beri, tiba-tiba ini perangai kamu. Sebab itulah antara zikir Nabi Khidir alaihi salam, yang Nabi Khidir kerap ulang dalam zikirnya, maka min ni'matin faminallah. Antara zikir ataupun wirid Nabi Khidir, antaranya berbunyi, maka min ni'matin faminallah. Apa-apa nikmat adalah semua datang daripada Allah. Bila kita gagal mengenang nikmat, lupa daratan, datanglah kekufuran. Dengan kekufuran itu, dia akan pandu jiwa kita melencong jauh daripada hidayah dan petunjuk. Mereka melihat Fir'aun tenggelam. Siapa yang menenggelamkan Fir'aun? Allah. Mereka tahu. Tetapi demikian mudahnya mereka diperkotak-katikkan oleh Samiri. Akhirnya mereka berkata, ilahukum, inilah ilah kita, inilah Tuhan kita, wa ilahi Musa, dan inilah Tuhan Musa. Fanasi,
Musa lupa nak habaq. Dia pi saja turun Saina, dia lupa nak habaq. Hak ni rupa Tuhan. Astaghfirullah, tuan-tuan. Kekufuran, kesyirikan mereka. Musa Samiri ambil kesempatan untuk menjahanamkan Bani Israel.